طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل دراستنا في قسم القواعد، والآن نتحدث عن ما نسميها بالفعل المجرد والفعل المزيد والفعل المزيد. Okay. Hadha huwa al-mawdu'. Jadi ini adalah tajuk yang kita nak belajar hari ini, namanya al-fi'lul mujarrad dan juga fi'il mazid. Mujarrad. Payah pula nak sebut dia kan. Mujarrad dan mazid. Okay. So first of all, apa itu mujarrad? Apa itu mazid? Baik, mujarrad ni, let's say mujarrad, kita bagi contoh. Mujarrad ni, let's say kita bagi contoh dalam bahasa Melayu, kita bagi contoh macam cakap. Okay. Ini mujarrad. Fi'il mujarrad itu macam contoh dia cakap. So mazid pula macam mana? Mazid pula daripada mujarrad tu dia boleh jadi bercakap, tercakap, apa lagi? Bercakap-cakap. Contohlah kan. Saya pun tak tahu apa dalam bahasa Melayu. Lagi, apa lagi yang boleh datang daripada cakap ni? Menunjukkan perbuatan tu dia jadi apa ni? Dia dah tak jadi lazim, dia jadi macam ada lagi benda dalam perbuatan tu yang dimaksudkan. Yang tu yang kita nak masukkan dengan mazid. Mazid. Okey, itu mujarrad. Kita dah terangkan apa itu mujarrad dan apa itu mazid. Baik. Jadi dalam bahasa Arab, mujarrad itu fi'ilnya, wazan bagi fi'il mujarrad di dalam bahasa Arab, mujarrad. Okey, yang pertama tadi mujarrad. Wazannya ada dua. Yang pertama adalah fa'ala ataupun fa'lala. Okey, fa'lala. Okey, ini asal bagi mujarrad. Jadi mazid pula yang tadi bercakap, tercakap tadi, dalam bahasa Arab ada 3 campur 5, 8 campur 4, 12. Ada lebih kurang 12. Mazid dalam bahasa Arab ada 12. Jadi kalau dalam bahasa Melayu tadi kita tak berapa banyak contoh, tapi dalam bahasa Arab ada banyak, ada 12. Yang pertama sekali dia ada af'ala, dia ada fa'ala, dia ada fa'ala. Lepas tu, yang ni yang tambah satu huruf. Yang tambah dua huruf pula ada tafa'ala, ifta'ala, dan macam-macam lagi lah, dan lain-lain. Okay, ini pengenalan awal. Jadi apa itu mujarrad, apa itu mazid telah kita terangkan di dalam pengenalan ni. Baik, kita teruskan. Baik, jadi apa faedahnya? Jadi faedah kita tahu supaya kita yang pertama sekali kita memahami ayat yang diperkatakan itu sesuai dengan yang dimaksudkan. Jadi kalau let's say ada orang kata kepada kepada kita, dia kata kepada kita akhraja, perhatikan betul-betul, akhraja Muhammadun al-kitab. Okey. Jadi Muhammad, maksud Muhammad kita tahu, al-kitab kita tahu, kan? Al-kitab buku. Akhraja ni apa maksud dia? Jadi kat sini kita perlu tahu mujarrad dan juga mazid. Jadi kalau mujarrad bagi perkataan akhraja, asal dia adalah kharaja. Kharaja maksud dia keluar. Tetapi kalau bila kita kata akhraja, dia bukan keluar lagi. Maksud dia adalah dia dah jadi mengeluarkan. Okey. Satu. Yang kedua, akhraja juga membawa makna boleh jadi maksud dia sekali. Maksud dia sekali. Keluar tu dibawa semua sekali. Sekali letak akhraja. Macam tu.
Okey, nampak Jadi di sini mazid boleh membawa makna yang mazid bagi perkataan dalam bahasa Arab itu boleh membawa makna yang banyak Okey. Begitu juga dengan bahasa Melayu kan, kalau kita kata bercakap-cakap tu. Dia macam cakap-cakap macam orang ni dah bercakap ni, cakap ni kan, dia membawa makna yang banyak macam itulah. Okey, jadi faham tentang tajuk mujarrad dan mazid. Okey, now kita sambung kepada nota al-mujarrad dan al-mazid. Baik. Jadi al-mujarrad maksudnya asal lah senang cerita Apa yang kita boleh faham, asal yang tidak ada imbuhan. Al-mazid adalah perkataan yang ditambah imbuhannya. Imbuhan. Okey. Faham Jadi kalau kita nak tahu huruf-huruf yang ditambahkan tu, huruf-huruf itu telah disimpulkan yang boleh ditambah lah. Maksudnya daripada perkataan Arab tu, huruf-huruf yang ni lah, sin, alif ataupun hamzah, lam, ta, mim, nun, waw. Sorry. Sin, alif ataupun hamzah, lam, ta, mim, waw, nun, ya, ha, alif. Ada 10 Sa'altumuniha. Okey. Jom. Sekejap Baik, jadi kita terus tengok kepada fi'il mujarrad dulu. Apa itu fi'il mujarrad? Yang ni, fi'il yang tidak ada imbuhan, terbahagi kepada dua. Ni nota dia lah, untuk mudahkan kita faham apa itu, ataupun untuk kita lebih jelas berapa banyak wazannya dan sebagainya. Baik, yang pertama terbahagi kepada sulasi dan juga rubai. Baik, sulasi ni kita fokuskan sikit. Kau nampak apa ni? Sulasi di atas wazan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Jadi kalau kita jumpa apa sahaja perkataan yang macam ni di dalam bahasa Arab, wazan yang macam ni, fa'ala, kita jumpa kataba, jalasa, daraba. Jadi ia adalah mujarrad. Ataupun apa yang di atas wazan fa'ila, contohnya la'iba, apa lagi? Kariha dan sebagainya. Dan juga fa'ula, hasuna, karuma, hasuna. Okey. Jadi itu adalah fi'il mujarrad, sulasi. Amma fi'il mujarrad yang asal ataupun mujarrad yang maksudnya tidak ada imbuhan, rubai, ada juga di atas wazan fa'lala. Rubai itu maksudnya ada 4 huruf. Contohnya zalzala. Okey, apa lagi yang kita biasa jumpa? Ba'thara. Jadi wazan-wazan itu kalau kita jumpa zalzala, maknanya fi'il itu adalah mujarrad. Baik. Now kita terus pindah Jadi mujarrad ni very simple. Yakni yang ada 3 huruf, dan kalau dia 4 huruf, bentuknya begini. Wazannya fa'lala. Tapi kalau kita jumpa 4 huruf tapi wazannya bukan fa'lala, wazannya adalah af'ala ataupun fa'ala ataupun fa'ala. Nampak ni? Macam mana nak fokuskan ni? Okey. Okey, af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Kalau kita jumpa macam ni, maknanya dia adalah mazid. Contohnya macam yang kita bagi contoh dia, akhraja. Akhraja kan? Akhraja bukan wazan fa'lala, wazannya adalah af'ala. Akhraja. Alhamdulillahilladzi azhaba annil adha wa afani. Okey, jadi kalau kita jumpa ni, ini wazan af'ala. Seterusnya wazan fa'ala. Contohnya qatala. Kita jumpa qatala. So kita tahu ia adalah mazid. Lepas tu fa'ala. Fa'ala. Contohnya qatta'a. Contohnya qatta'a. Qatta'a. Okey.
Now kita pindah kepada yang ni. Jadi kalau kita wazan ni maknanya dia tambah mazid bi harfin, tambah dengan satu huruf. Jadi kalau asal dia adalah fa'ala, dia tambah satu dekat fa'ala tu, dia tambah alif contohnya sebelum. Yang ni tambah dekat tengah-tengah, yang ni tambah dekat ain dia ni, fa'ala kan. Jadi asal dia adalah fa'ala. Ain tu dua kali, jadi disambungkan jadi macam. Jadi kalau sebenarnya dia ada 4 huruf ditambah pada ain yang kedua ni. Okey. Faham Okey, now kita pindah kepada mazid biharfaini. Mazid biharfaini ada 5 wazan. Yang pertama di atas wazan infa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala dan juga if'alla. If'alla, okey kat sini. If'alla. Okey, jadi kalau kita jumpa apa saja yang bentuknya macam ni, kita tahu dia adalah mazid. Sebagai contoh inkasara. Contohnya inkasara. Jadi sama tak dengan infa'ala? Sama. Apa yang dia tambah? Asalnya adalah fa, ain dan lam. Apa yang dia tambah? Alif dan juga nun. Nampak Sama juga alif dan nun ditambah. Jadi asal dia adalah kasarah. Nampak? Juga ifta'ala. Ifta'ala apa contoh ifta'ala? Iqtatala. Iqtatala. Okey, ifta'ala, iqtatala. Yang asalnya adalah fa, ain dan juga lam. Apa yang ditambah? Alif dan juga ta. Yang ditambah sini alif dan juga ta. Jadi asalnya adalah qatala. Ta yang pertama ni sorry. Bukan ta yang kedua, ta yang pertama. Jadi asalnya adalah qatala. Itulah juga yang lain-lain. Tafa'ala, Ustaz bagi taba'ada. Contoh kat kamu, taba'ada. Taba'ada. Apa asal bagi perkataan ni? Kita tengok fa, ain, lam. Maknanya yang ditambah adalah ta yang pertama, alif yang ketiga. Ta yang pertama, alif yang ketiga. Jadi asalnya adalah ba'ada. Nampak? Asalnya adalah ba'ada. Ataupun ba'uda asalnya. Tafa'ala, wazannya tafa'ala. Wazan ni faham Wazan ni adalah bentuk asal dia. Bentuk wazan. Wazan adalah bentuk bagi sesuatu tu. Okey, tafa'ala. Let's say Ustaz datangkan contoh tahassana. Contohnya tahassana. Tahassana. Apa asal dia? Tafa'ala. Apa yang dia tambah? Ta dan juga ain yang kedua ni. Jadi asalnya adalah yang ditambah ta dan juga sad yang kedua. Jadi asalnya adalah hasana. Hasana. Okey, ataupun hasuna ke. Hasuna ke hasana macam itulah. If'alla If'alla apa contoh dia? Tak apa, nanti kita carilah contoh dia. Okay. Jadi kalau kita jumpa wazan-wazan ini, kesemuanya adalah mazid. Cumanya mazid dia berapa huruf? Mazid 2 huruf. Jadi sebab tu kita panggil dia mazid bi harfaini. Yang tadi mazid bi harfin. Mazid bi harfin, yang ni mazid bi harfaini. Now kita pindah kepada padam dulu sebab penuh sangat. Okey. Ada pula mazid bi salasati ahruf. Mazid bi salasati ahruf. Ini dia. Tambah mazid tambah salasah 3 huruf.
tambah 3 huruf. Yang tadi tambah 1 huruf, tambah 2 huruf, yang ni tambah 3 huruf. Okey, apa wazan dia? Wazannya adalah di atas wazan istaf'ala. Istaf'ala. Jadi kalau kita tahu istaf'ala ni yang asalnya adalah fa, ain dan juga lam. Okey. Jadi apa yang ditambah? Alif, sin dan juga ta yang ditambah. Jadi kalau Ustaz bagi kepada kamu contoh kat bawah ni, Ustaz bagi istaghfara. Istaghfara. Okey. Apa asal dia? Asal dia adalah gha, fa, ra. Sebab yang ditambah adalah alif, sin dan juga ta. Jadi asalnya adalah gha, fa, ra. Berapa huruf yang dia tambah? 3 huruf. Alif, sin dan juga ta. Okey, sama juga if'awala, if'awala dan juga if'ala. Nota ni Ustaz akan bagi sekali di dalam kamu punya Google Classroom nanti. Boleh pandu balik nota ni. Okey. Jadi itu maksud mazid bi salasati ahruf. Now, kita tengok pula. Selain daripada sulasi, rubai juga boleh ada mazid, kan? Bukan sulasi sahaja yang ada mazid, rubai juga ada mazid. Rubai ni apa? Rubai ni apa yang tadi wazannya fa'lala tadilah. Fa'lala. Fa'lala adalah asal, tapi fa'lala ni boleh tak ditambah imbuhan? Ada. Ada yang tambah 1 huruf, ada yang tambah 2 huruf. Kejap padam jap. Okey. Yang tambah 1 huruf wazannya macam mana? Wazannya di atas wazan tafa'lala. Apa yang dia tambah? Ta. Kalau tambah 2 huruf wazannya if'an lala. Okey. Kalau tambah 2 huruf juga ada juga di atas wazan if'alallah. If'alallah. Apa contoh dia ni? Okey, contoh yang Ustaz bagi kepada kamu taba'sara. 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 Okey. Ustaz tanya taba'sara ni, mazid ke mujarrad? Confirm mazid sebab ada ta dekat depan ni. Kalau mujarrad dia tidak ada huruf sebelum daripada fa ni. Okey. Jadi ada ta. Jadi dia adalah mazid, tapi mazid berapa huruf? Mazid 1 huruf. Tafa'lala, di atas wazan tafa'lala. Taba'sara. Okey. Begitu juga dengan if'an lala. Nantilah kita bagi contoh lah kemudian. Okey, jadi penting perkara-perkara ni untuk kita kenal sebab fi'il ini sahaja dia punya formula. Kalau kita lancar formula ni, maknanya kita mengetahui semua bentuk fi'il di dalam bahasa Arab. Tak banyak. Okay, jadi kita patah balik sekali lagi. Fi'il itu ada mujarrad dan ada juga mazid. Sekejap kita kecilkan. Okay. Fi'il itu ada mujarrad, ada mazid. Mujarrad itu ada yang 3, ada yang 4. Lepas tu mazid pun sama. Mazid pun ada yang 3, ada yang 4. 3 ini ada yang tambah 1 huruf. Ada yang tambah 1 huruf, ada yang tambah 2 huruf, ada yang tambah 3 huruf. Manakala yang 4 pula dia hanya tambah 1 dan juga tambah 2 huruf. Okay. Now, apa yang Ustaz nak sekarang ni adalah Ustaz nak tanya kamu pula. Setelah kita belajar ni, kita nak tahu. Yang pertama sekali, apa yang Ustaz nak anda tahu adalah kalau Ustaz bagi perkataan kepada anda, contohnya qatala kepada kamu qatala. Saya nak tanya sekarang ni, ini mujarrad ke mazid? Okey. Yang ni mujarrad ke mazid? Jadi jawapannya adalah mazid. Mazid. Mazid berapa huruf? Mazid 1 huruf, tambah 1 je kat sini. Mazid biharfin. Maknanya dia mazid tambah 1 huruf. Sulasi
mazid biharfin. Sebab asal dia adalah qatalah. Okay, now kita pindah kepada contoh yang kedua. Istaftaha. Istaftaha. Okay. Soalan dia sekarang ni. Mujarrad ke mazid? Okay. Sepatutnya soalan dia macam ni. Okay. Sulasi ke rubai asalnya? Okay. Yang ni adalah kalau tambah sampai 3 ni, maknanya rubai dia tak tambah sampai 3, tak ada kan? Yang ada dalam bentuk sulasi. Jadi ini adalah bentuk sulasi mazid. Mazid berapa? Mazid ni tambah berapa huruf? Bisalasati ahruf. Nampak? Yang ni Ustaz nak. Sulasi mazid bisalasati ahruf. Now kita pergi pula contoh yang lain. Saya bagi kepada kamu tak apalah, silap. Taqatala perkataannya. Sulasi ke rubai ni? Yang ni adalah bentuk sulasi. Sulasi mazid berapa huruf? Biharfaini. Di atas wazan apa? Tafa'ala. Tafa'ala. Okey. Nampak? Mana? Ni nota dia. Yang ni. Tafa'ala. Mazid biharfaini. Jadi kita boleh kenal wazan. Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni adalah kita perlu lancar wazan. Jadi datanglah macam mana fi'il pun kita boleh tahu dia datang daripada mana. Jadi apa yang Ustaz nak? Mazid biharfin, kamu tahu mazid biharfin ada 3, af'ala, fa'ala dan juga fa'ala. Mazid biharfin ini ada 5. In fa'ala, ifta'ala, tafa'ala, tafa'ala, if'alla. Mazid bisalasati ahruf ada 4. Istaf'ala, if'awwala, if'aw'ala dan juga if'alla. Rubai pula mazid biharfain di atas wazan tafa'lala. Mazid biharfain ini ada if'anlala dan juga if'allallah. Okay, so itu dulu untuk peringkat ni, iaitu kenal dulu yang ni sulasi ke rubai. Okay, jadi habis daripada tu, selepas daripada tu Ustaz juga ada sertakan artikel di dalam nota anda, iaitu satu jurnal, artikel jurnal kajian tentang penguasaan pelajar. Tapi Ustaz tak nak fokus kamu sangat tentang apa ni artikel ni. Yang Ustaz nak kamu fokus adalah kamu tarik muka surat yang ke yang kat sini dia ada terang. Tapi dia hanya terang tak banyak, 9. Yang kita belajar tadi ada sampai 12. Okey. Pada muka surat yang keberapa ni, 152 ni, nanti kamu tarik-tarik ni, tak banyak pun, ada 78 page ni. 13 page. Jadi pada muka surat yang keberapa ni, yang keempat ni, dia bagi tahu makna. Okey. Dia bagi tahu makna keempat ke kelima, kelima ni. Af'ala. Tadi kan kita tengok mazid biharfin tadi ada af'ala. Makna af'ala ialah transitif, dia bagi tahu at-ta'diyah, iaitu mengubah kata kerja lazim kepada, contohnya dia bagi contohnya akhrajtul marid, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, makna yang ketiga untuk af'ala. Lepas tu dia pergi pula contoh yang kedua, fa'ala. Apa maksud dia? Musyarakah, saling. Bila diguna wazan fa'ala, contohnya qatala, maknanya qatala bunuh, qatala maksud dia saling bunuh, membunuh, saling. Jadi wazan itu membawa makna saling. Okey, kat sini juga Ustaz nak kamu tengok makna bagi perkataan mazid yang kita belajar tu.
Okey. Okey, ini juga Ustaz nak kamu rujuk. Baik, selain daripada tu juga anda boleh rujuk ada satu website yang cerita tentang makna masjid ni. Dia punya website adalah makna masjid.weebly.com. Okay. Jadi kita boleh tengok contohnya di dalam internet, makna masjid.weebly.com ni. Dia punya interface dia macam ni lah. Bila kamu buka makna masjid tu, makna masjid.weebly.com tu, lambatnya. Okey. Jadi ini muka surat depan dia lah. Dia tulis ma'ani al-af'al al-mazidah. Makna-makna bagi fi'il-fi'il yang mazid yang dalam bahasa Arab ni. Tapi ini lebih ringkas lah. Contohnya kalau kita nak pergi kepada ini muka surat depan dia lah. Tapi dalam bahasa Arab lah. Tak kisahlah, bukan susah pun sekarang ni. Okay, you nak cari makna sulasi ke rubai? Okay. Kalau sulasi, you boleh pergi kepada sulasi. Dia akan bukakan sulasi. Sama juga gambar nota tadi sulasi. Ada mazid biharfin, mazid biharfaini, mazid bisalasati ahruf. Okay. Kalau af'ala kita kata tadi af'ala. So you nak tahu makna af'ala, you tekan af'ala. Dan dia akan bagi makna af'ala. Af'ala ini ada 3 makna yang utama, iaitu at-ta'diyah, as-sayrurah dan juga al-izalah. At-ta'diyah itu apa? At-ta'diyah yang pertama sekali, at-ta'diyah maknanya zahaba, daripada zahaba dijadikan azhaba, jadikan muta'addi, iaitu zahaba Zaid, Zaid pergi. Tetapi kalau kita kata azhaba al-ustazu Zaidan, ustaz menghilangkan Zaid ataupun memergikan, membuatkan Zaid itu pergi. Okey, itu maksud at-ta'diyah. Okey, jadi apa lagi makna dia? Sayrurah, macam-macam lah. Tapi semuanya dalam bahasa Arab. So kalau kita boleh baca, kita boleh pakai website ni lah. Itu tadribat, ada latihan untuk kita faham ke tidak. Contohnya dia bagi contoh ayin al-ma'na lil-fi'l al-mazid al-ati. Dia kata tasyaraka Muhammadun ma'a akhihi fil amal. Okey, tasyaraka, fi'il tu dekat sini tasyaraka. Apa maksud tasyaraka kat sini? Tadarruj ke? Mutawa'ah ke? Tadahur ke? Musyarakah? Jadi kita pun pilih kan. Bahasa Arab lah, tu je. Okey. Okey, bukan yang nak cerita sangat pun benda ni. Sebenarnya nak beritahu pembuat website ni adalah ni sebenarnya. Muhammad ni yang buat website ni, saja nak beritahu tu je. Okey. Dia buat tu pun tujuan dia nak sebab assignment dia tu. Assignment ustaz dulu masa buat master adalah kena buat website tau. Ingat senang ke? Okey, jadi selain daripada tu, jadi kita nak buat simpulkan terus lah. Jadi kita nak simpulkan terus pelajaran kita ni. Apa yang kita nak simpulkan yang pertama sekali, apa yang perlu kita tahu adalah yang pertama sekali, makna bagi mujarrad dan juga mazid. Kita kena tahu apa makna dia. Maknanya yang tadi lah saya terangkan tadi, yang tak ada imbuhan dan juga ada imbuhan. Dan bahasa Arab pula yang kedua, makna mujarrad dan mazid. Okey, yang keduanya, lepas tu kita kena tahu wazan. Ada berapa banyak wazan. Jadi kita dah terangkan tadi untuk mazid untuk mazid. Okey, mazid ni tadi kita dah bagi tahu ada yang 3, ada yang 4 huruf. Yang 3 tadi pun terbahagi kepada 3. Yang pertama tambah 1, yang kedua tambah 2, yang ketiga tambah 3 huruf. Yang tambah 1 ni ada berapa? Ada 3 wazan. Yang tambah 2 ini ada 5 wazan. Yang tambah 3 ini ada 4 wazan. Apa dia? Ada dalam nota. Yang 4 ni pun ada 1. Yang tambah 1 ada 1. Yang tambah 2 ada 2. Apa dia? Kita kena tahulah.
Baik, yang seterusnya apa yang lagi yang kita kena tahu adalah makna bagi setiap penambahan itu. Makna dah. Makna ni kita ambil yang simple je lah kan. Kalau ada 9 masuk kita ambil yang pertama, ataupun yang pertama dengan yang kedua pun cukup lah. Jadi kita dapat faham makna dia tu apa. Jadi boleh baca pada artikel jurnal yang Ustaz share tu. Okay, itu saja yang Ustaz nak korang tahu tentang mujarrad dan juga mazid. Yang mana benda ni sebenarnya sangat penting. Dan kalau kau nak tahu betapa pentingnya dia dalam penafsiran ataupun penterjemahan tu, boleh tengok video lagi satu Ustaz share juga yang Ustaz cakap Arab tu. Yang Ustaz cakap Arab tu, kamu tengok makna dia. Apa beza inna anzalnahu fi lailatul qadr dengan inna nahnu nazzalna dzikra? Itu beza tu. Jadi kalau kita tahu asas benda ni, jadi kita tahu Al-Quran kadang-kadang guna anzala, kadang-kadang guna nazzala kan. Itu Quran. Itu belum kira lagi hadis, itu belum kira lagi teks-teks syair ataupun teks-teks nasar, khutbah dan sebagainya yang Arab gunakan. Baik, jadi sampai sini dulu kelas kita. Wallahu taala alam. Kita jumpa insya-Allah pada masa akan datang. Assalamualaikum.